Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini kita mula lebih awal. Kita dah mula pukul 6.50 tadi. Jadi kita dah mulakan dah dengan bacaan 3 bacaan tu. Tapi disebabkan kita belum buat pengumuman pun yang kita akan mula awal, kita tak buat pengumuman. Jadi mungkin ada yang dah bersedia jam 7. Jadi dia tak tahu pula Ustazah mula awal 6.50. Niat hati saya, muslimin muslimat, start besok sempena hari Jumaat yang barakah. Niat hati start hari Jumaat yang barakah. Masya Allah, saya mudah-mudahannya Allah permudahkan nak mulakan kuliah jam 6.30. Tapi 6.30 hingga pukul 7 tu kita tak mula lagi kuliah. Zikir-zikir. Niatnya adalah untuk mencukupkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Dia lebih kurang dalam tempoh 15 minit. Lepas tu kita akan baca al-maqsurat. Lepas tu jam 7 mula, barulah kita mula dengan bacaan pagi, lepas tu kuliah. InsyaAllah muslimin muslimat, selepas saya membaca beberapa feedback daripada sahabat-sahabat kita berkenaan kesan kuliah pagi ni, yang mana ada yang sebelum ini menderita pelbagai sakit, terutamanya sakit yang melibatkan mental, melibatkan spiritual, kan? Sebab rupanya memang ada kaitan, muslimin muslimat, ada kaitan. Ada yang ada masalah anxiety sampai kena makan ubat, depression yang tahap kronik lah. Subhanallah, makan ubat dan sebagainya. Tetapi hasil daripada konsisten hadir majlis ilmu, kemudian ada zikir, ada bacaan-bacaan, alhamdulillah, mereka boleh pulih dan tidak perlu lagi bergantung pada ubat. Kehidupan lebih ceria, lebih tenang. Subhanallah, muslimin muslimat, pada Al-Quran ini benar-benar ada syifa. Al-Quran ini adalah satu mukjizat. Siapa yang membaca, siapa yang menghayati, siapa yang mentadabbur. Subhanallah, sebab itu kita kan selalu, walaupun namanya kuliah Riyadhus Shalihin, tapi kita akan selitkan dengan firman-firman Allah. Firman Allah ni kita dengar pun dah tenang. Apatah lagi kalau kita baca, kita faham, kita hayati dan kita tadabbur serta beramal. Jadi on ke tak on ni? Boleh tak ni? 6.30 pagi, tuan-puan saya faham, tengah sibuk, tengah buat persiapan, kita bangunlah lebih awal. Siapa yang bangun lebih awal, sekurang-kurangnya sebelum azan subuh. Siapa yang nak ubah kehidupannya, bertambah tenang, bertambah bahagia, bertambah gembira, bertambah rezeki, kan, bertambah kuat dan sehat, wajib paksa bangun sebelum subuh. Sebelum muazzin, sebelum Bilal azan, kita dah bangun. Masya Allah, waktu tersebut waktu yang barakah. Masya Allah, itu di dalam hadis Nabi ada sebut tentang keberkatan pada waktu pagi. Waktu tersebut adalah waktu yang mustajab doa. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa bil azhari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Pada waktu sahur, maksudnya waktu yang dekat-dekat dengan subuh itu, mereka memohon ampun kepada Allah. Dan Allah juga dalam hadis yang lain, hadis Qudsi, Allah berfirman, di manakah hamba-hambaku yang meminta untuk aku makbulkan? Di manakah hamba-hambaku yang memohon ampun untuk aku ampunkan? Maksudnya, antara waktu yang mustajab permintaan kita, Allah pasti makbulkan. Permohonan ampun kita pasti Allah terima. Allah beri kemaafan, iaitu waktu tahajud. Subhanallah. On ke tak on ni, tuan-puan sekalian, kita cuba besok 6.30 kita cuba habiskan zikir la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nanti kita tulis balik kelebihan zikir tu. Tuan-puan kena stay sebelum 7, tak sempat ni sebelum 7.30. Okey, siapa yang dah masuk, masya-Allah, ada yang baru masuk dan ramai yang baru masuk ni, lebih kurang dalam 3,000 lebih ni, hampir 4K ni. Mari kita sama-sama share kan, FYP, kita share perkongsian ni supaya lebih ramai yang hadir. Jadi kita akan mulakan semula. Sebab tadi kita baca, kita dah mula awal sikit ini 6.50 sebelum ke 7, 10 minit sebelum ke 7. Jadi ada yang tak tahu perubahan waktu, memang tak diberitahu pun, kita akan mula balik bacaan. Boleh ya? Al-Fatihah dulu 10 ayat awal dan akhir surah Kahfi dan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan nekat untuk kami istiqamah dengan amal-amal saleh. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk pengampunan-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk petunjuk yang benar, hidayah dan taufik, kemampuan untuk mengikuti hidayah. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk Engkau mendatangkan buat kami orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang mengajak kami kepada kebaikan, yang menunjukkan kami jalan-jalan kebenaran. Ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, yang datang dalam bentuk rezeki yang barakah, yang luas, melimpah ruah, seumpama seperti air zam-zam yang mengalir. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk
di kalangan sahabat kami, ya Allah, yang mencari-cari jodoh, mencari isteri yang salihah, mencari suami yang salih. Maka ya Allah, permudahkanlah percaya mereka ya Allah. Berikanlah sahabat-sahabat kami ini pasangan di dunia dan di syurga ya Allah. Rahmat-Mu yang datang dalam bentuk zuriat keturunan ya Allah. Ada yang telah lama bernikah ya Allah. Engkaulah Maha melihat, Engkaulah Maha mendengar rintihan mereka ya Allah. Kurniakanlah buat zuriat ya Allah pada waktu yang tepat, pada waktu yang berkat, pada waktu yang terdekat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah rahmat-Mu ya Allah dalam bentuk kami mampu untuk istiqamah, bersemangat dalam menjadi khalifah-Mu, dalam menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Alim. Ya Allah, kami tidak ada apa-apa ya Allah, segalanya daripada-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu dan Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah makhluk ciptaan-Mu ya Allah. Engkau boleh mematikan kami bila-bila masa ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan syurga untuk manusia. Engkau juga menciptakan neraka untuk manusia ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan malaikat-malaikat-Mu untuk mencatat dosa dan pahala kami. Engkau jugalah ya Allah yang memerintahkan kepada para malaikat-Mu untuk mencatat atau memadam ya Allah. Untuk mencatat, memilih di kalangan hamba-Mu sebagai ahli syurga ataupun dicatat sebagai ahli neraka ya Allah. Segala-gala nasib hidup kami ya Allah ditentukan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami tanpa bantuan dan pertolongan-Mu. Allahumma ya Allah. Ta'inna ala zikrika. Bantulah kami ya Allah dalam mengingati-Mu, dalam menyintai-Mu, dalam mengenal-Mu, dalam merindui-Mu ya Allah. Dalam beriman kepada-Mu, yakin kepada segala janji-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, bantu kami ya Allah untuk jatuh cinta kepada-Mu, untuk membalas cinta-Mu, untuk buat terbaik sebagai hamba-Mu, sebagai khalifah-Mu ya Allah, sebagai amanah yang terpikul di dada kami, di bahu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Tanpa rahmat-Mu kami tidak akan masuk syurga-Mu. Tanpa rahmat-Mu ya Allah, kami tidak boleh selamat daripada api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita akan baca 10 ayat yang terakhir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Subhanallah. Seterusnya kita akan bacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami' al-basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujib wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul hadus samadul qadirul muqtadirul muqaddim akhirul awalul akhir az-zahirul batinul wadil muta'alil baru tawwab takimul afu rauful malikul kizul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin-muslimat ada yang tulis kenapa Ustazah muka tak ceria, tiba-tiba muka sedih. Wallahu alam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah apapun perasaan yang sedang bergelora, apapun rasa yang datang bertandang, sedih ke, duka ke, gembira ke, kita berusaha sedaya upaya untuk buat yang terbaik. Insya-Allah berusaha. Berusaha tu mudah-mudahan kita mengharapkan Allah menerima apa yang kita buat. Terima kasih yang bagi respon malam tadi tengok presentation. InsyaAllah nanti kita buat presentation khas. Sebenarnya bukan tak ceria ya, keletihan sikit muslimin-muslimat. Beberapa hari ni jadual sangat padat, pagi sampai malam. Bukan kalau orang nampak, oh Ustazah nampak ceramah, tak adalah nampak ceramah sana sini. Tetapi sebab di sebaliknya kita ada usahakan, kita ada buat kerja-kerja lain yang memerlukan komitmen yang penuh, komitmen yang terbaik sehabis baik. Tuan-puan, muslimin muslimat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Malam tadi kita habis program dah pukul 12 lebih.
Kan, begitu begini dalam pukul 1 lebih juga. Tapi sebab niat tu dah dipasang semalam nak mula awal, tadi kita dah mula 6.50. Kita dah mula dengan zikir. Jadi besok insya-Allah kita mula 6.30. Jadi 6.30 tu kita tak mula ceramah lagi. 6.30 tu kita akan mulakan bacaan. Kita akan target habiskan 100 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita akan sambung bacaan al-ma'surat. Kemudian kita akan sambung bacaan kita. Sebab ramai juga yang memberi feedback sangat bagus apabila kita buat rutin harian bacaan ni, kehidupan lebih tenang, banyak masalah-masalah yang boleh diselesaikan. Alhamdulillah. Okey. Subhanallah, on track semula. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini merupakan siri kuliah Riyadhus Shalihin yang ke-181. Siri yang ke-181, kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang ke-181. Hari ini adalah hari 20 Muharram. Lepas ni tim tulis kalender hijrah first, barulah bagi takwim Masihi. Saya pernah dah sebut dan saya dah pernah tulis, utamakan tarikh hijrah. Kita biasakanlah letaklah depan yang tu ya. Okey, hari ini hari Khamis 20 Muharram 444 Hijrah bersamaan dengan 18 hari bulan 8 2022. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya ni sedang berjuang macam-macam lah ni. Lebih kepada tadi rasa semangat, rasa kuat, lepas tu rasa menurun dia punya tenaga bersama dengan semangat tu. Macam tu. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah masih lagi dalam bab mujahadah bersungguh-sungguh. Kita muka surat 120. Siapa yang ada kitab yang sama, buka muka surat 120. Hari ini kita akan baca hadis yang ke-17 dalam bab mujahadah, dan ia merupakan hadis yang ke-111, hadis yang ke-111. Okey, kita dah bacakan matan hadis ni pada minggu lepas. Minggu lepas Ustazah dah mengarut. Fikiran tu dah pergi ke lain. Okey, kita dah baca hadis ni bila? Semalam tak? Semalam tak. Semalam saya kurang sihat. Kita dah bacakan hadis ni pada hari Isnin. So, hari ini kita akan sambung baca terjemahan. Tapi sebab ini kan baru mula, kita ambil semangat muslimin muslimat. Kita baca dulu. Tuan-puan boleh dengar bacaan hadis Nabi SAW. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, tuan-puan dengar. Dan bila kita dengar pun kita dah rasa sayu walaupun belum faham. Walaupun kita tak baca sama-sama, tak lafaz sama-sama, dengar saja, dah ada satu kedamaian pada hati. Sebab hadis yang kita nak bacakan ini adalah firman Allah. Ia hadis kursi. Hadis dia bukan Al-Quran, tapi ia firman Allah daripada lisan Nabi SAW. Itu namanya hadis kursi. Iaitu adalah perkhabaran daripada Allah yang Kudus, yang Maha Suci. Al-Qudus, Allah yang Maha Suci, subhanallah muslimin muslimat, melalui lisan baginda SAW. Kalau Al-Quran tu memang betul-betul daripada kalamullah dan semuanya Nabi cuma baca je. Tapi ini melalui kalam Rasulullah, namun ia adalah hadisul qudsi, firman Allah. Okey. Tuan-puan insya-Allah ya, buat apa pun boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Zarin Jundubi bin Junadah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala Allah berfirman, annahu qala Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi. Allahu Akbar. Allah panggil kita apa? Wahai hambaku. Wahai hambaku. Wahai hambaku. Ya ibadi. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a.
فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جس على ركبتيه رواه مسلم. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, Masya Allah, di FB sekarang sahabat-sahabat yang turut hadir bersama lebih kurang dalam 4.6k, di TikTok ada 2.3k, campur 2 ni dalam 5.677k yang hadir. Mari kita sebarkan lagi kebaikan. Kita bakal membacakan sebuah hadis kudusi. Hadis kudusi yang mana ia adalah firman Allah melalui hadis Nabi SAW dan mengandungi pelbagai wasiat, pesanan, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Okey, mari sama-sama kita mendengarkan. Subhanallah. Daripada Nabi SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Allah Tabaraka wa Taala, bahawa Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku akan menganiaya dan aku mengharamkan berbuat aniaya di antara kalian. Oleh kerana itu, janganlah kalian saling menganiaya. Pesanan pertama, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh kerana itu, mohonlah petunjuk kepadaku, pasti kalian akan kuberi petunjuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Pesanan Allah yang kedua berkenaan dengan petunjuk muslimin muslimat. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh kerana itu, mintalah petunjuk kepadaku, pasti kalian akan kuberi petunjuk. Nanti muslimin muslimat kita akan berkongsi. Okay, tim sila bagi perhatian, kita akan berkongsi. Untuk setiap wasiat Rasul Allah ini, wasiat Allah ini, firman Allah ini, kita akan berkongsi doa. Ustazah, apa doa nak dapat petunjuk? Ustazah, apa doa supaya kita ni tidak menzalimi? Contoh kan, supaya kita tidak dizalimi dan tidak menzalimi. Okey, muslimin muslimat, seterusnya yang ketiga. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, pastilah kalian semua aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan tidak berpakaian ataupun telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, pastilah kalian semua akan kuberi pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat kesalahan pada malam hari dan siang hari, sedangkan aku mengampuni segala dosa. Oleh kerana itu, mohon ampun kepadaku, pasti kalian semua aku ampuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak dapat membahayakan aku. Maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan membahayakan aku. Demikian pula kalian semua tidak dapat memberikan manfaat padaku. Maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan memberikan manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir daripada kalangan manusia dan jin, semuanya mempunyai hati seorang yang paling takwa di antara kalian semua, maka hal ini tidak akan menambah sedikit pun pada keagungan kerajaanku.
Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir daripada kalangan manusia dan jin, semuanya mempunyai hati seseorang yang paling jahat di antara kalian semua, maka hal ini tidak akan mengurangi sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga yang paling akhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berdiri di suatu tempat yang tinggi di atas bumi, lalu tiap seseorang meminta sesuatu kepadaku dan masing-masing aku berikan permintaannya, maka hal ini tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya bagaikan mengurangi jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, hanya sahaja semua itu adalah amal perbuatan kalian sendiri. Aku menghitungnya untuk kalian, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Sa'id berkata, Abu Idris ketika menceritakan hadis ini dalam keadaan berlutut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang karim, yang maha mulia, Allah yang maha besar, Zul Jalali wal Ikram, Allah yang azim, yang maha perkasa, Allah yang jabbar, yang maha memaksa. Muslimin muslimat, jujur saya katakan, ini adalah kali pertama saya membacakan hadis ini. Hadis kudusi iaitu firman Allah, hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari, daripada riwayat Muslim. Tidak ada keraguan bagi hadis ini. Ia benar-benar datangnya daripada Allah yang Karim, yang Maha Mulia. Dengan susunan yang begitu hebat, susunan yang begitu mendalam, dengan firman-Nya yang begitu menusuk kalbu kita sebagai hamba. Saya ingin mengulangi kembali dan kita akan kupas secara umum berkaitan hadis ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, cuba perhatikan pada perenggan yang pertama. Pada panggilan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, kejap, saya kena cari satu pen. Ada berapa sini ya? Ya ada sini. Subhanallah. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey. Yang pertama, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku akan menganiaya dan aku mengharamkan berbuat aniaya di antara kamu. Oleh kerana itu, janganlah kalian saling menganiaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah sebut apa? Allah firman apa, muslimin muslimat? Sesungguhnya Allah mengharamkan dirinya daripada melakukan zalim, melakukan aniaya, melakukan khianat. Apa maksud zalim, aniaya, khianat? Memungkiri janji ataupun menzalimi hambanya melebihi daripada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, tidak. Itu janji Allah. La yukallifullah, la, tidak, yukallifu, tidak akan ditaklifkan, tidak akan dibebankan, nafsan, setiap jiwa, illa wus'aha. La yukallifullaha, tidak akan dibebankan oleh Allah nafsan, setiap yang bernyawa, illa wus'aha, kecuali mengikut kadar kemampuan, mengikut kadar kesanggupan. Hanya sahaja kita muslimin muslimat yang lemah iman, kurang yakin pada Allah. Hanya sahaja kita yang terlalu banyak hawa nafsu, terlalu banyak yang bergelora dalam jiwa, yang nak kejar dunia semata-mata, tidak diikat dengan akhirat. Yang tidak puas hati itu tak puas hati ini. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hanya sahaja nafsu yang telah membuatkan kita merasakan dan hingga kita sebut apa? Aku tak mampu dah, aku tak mampu, aku tak boleh, ni dah di luar kemampuan. Hanya sahaja lidah, hawa nafsu kita saja yang sebut begitu. Tapi iman kita sebenarnya bertempik di dalam sana untuk berkata, kamu mampu. Sebab apa? Janji Allah. Dan Allah tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Janji Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah berfirman,
tidak akan dibebankan Allah akan setiap yang bernyawa sekadar kecuali mengikut kadar illa wusa, kecuali mengikut kadar kemampuan. Kepada semua yang sedang hadir, situasi apapun anda sekalian, ataupun ada di kalangan kita yang sedang sakit yang mana doktor kata tidak ada sembuh, tunggu masa saja, ataupun anda sedang menghadapi kehidupan yang berada di titik paling bawah, ataupun sedang kehilangan, hilang kekasih, hilang pasangan, hilang anak, hilang ibu ayah, hilang pekerjaan, hilang sumber rezeki, apa saja, yakin bahawasanya hakikatnya sesungguhnya kita mampu hadapi. Tuan-puan sekalian, kalau saya tanya, kan, yang ada ujian-ujian, kadang tu tanya soalan kan, yang ada ujian-ujian berat ni, kan, yang ada ujian-ujian berat ni, subhanallah, semua orang ada ujian, saya pun ada ujian. Kalau ditanya, kita nak memilih mati ke nak memilih untuk terus hidup? Nak memilih mati ke nak memilih untuk terus hidup? Jawab jujur. Saya nak tengok komen. Kita nak memilih mati ke nak memilih terus hidup? Kadang kan mulut tu cakap, dah tak mampu dah nak hidup, lebih baik mati. Betul ke kita nak mati? Betul ke? Ya. Hidup. Maksud kalau betul-betul kita diberi pilihan. Kamu dah tak mampu kan? Dah tak larat kan? Dah tak kuat kan? Okay, sekarang kamu diberi pilihan untuk terus hidup ataupun kamu nak mati. Dua-dua boleh sekarang. Lepas tu yang tanya ni pula memang dia boleh bunuh. Kalau kamu nak mati, aku bunuh ni dengan cara yang tak sakit. Dengan cara kamu sedang tidur, kita pasang ni, kamu pengsan, lepas tu kita bunuh. Tuan-puan sekalian tahu kan, Barat memang ada kaedah tu. Anestesia ke apa, Cik Suamiat, yang bunuh dalam senyap tu. Maksudnya siapa yang dah merancang, mereka dah boleh pilih tarikh kematian. Dan ini benar-benar berlaku. Mereka boleh pilih, okey, nak mati pada tarikh sekian, dia dah ready apa semua. Dia masuk dalam satu alat, lepas tu dimasukkan satu bahan, dikatakan itulah cara mati yang paling tenang bagi mereka. Sebab mereka takutkan mati sesak nafas ke, mati seorang ke, mati aksiden ke. Jadi mereka plan kematian mereka. Tuan-puan sekalian, semua orang pilih untuk hidup. Kalau ditanya sekarang, hakikatnya kita pilih untuk hidup. Saya tak jumpa lagi yang kata saya pilih untuk mati sekarang. Ya Allah, bagilah aku mati hari ni. Mampu tak kita nak doa macam tu? Kalau betul-betul hakikat sebenarnya muslimin-muslimat, kita ingin terus hidup. Antara banyak faktor untuk terus hidup. Banyak lagi amanah kita belum laksanakan, banyak lagi impian kita belum capai. Dunia ini begitu indah untuk dinikmati. Subhanallah, kita sayang, kita fikirkan anak-anak, kita fikirkan suami isteri, kita fikirkan banyak perkara. Kita mengharapkan untuk kita terus hidup. Alang-alang kita memang nak hidup, hiduplah betul-betul. Hidup sungguh-sungguh, hidup betul-betul. Tuan-puan sekalian, langkah pertama, subhanallah, itu lebih baik daripada langsung tak melangkah. Orang yang gagal lebih baik daripada orang tak mencuba. Sebab orang yang tak pernah gagal, sudah tentu dia tidak pernah mencuba. Saya ulang lagi sekali. Orang yang gagal lebih baik daripada orang yang tidak gagal. Apa maksudnya? Orang yang tidak pernah gagal bermaksud dia tidak pernah mencuba. Kalau kita kata Thomas Edison tu kan, yang pembuat lampu tu, pencipta lampu terawal tu. Subhanallah, dia cuba demi cuba, kali ke 100 tak jadi, kali ke 200 pun tak jadi, kali ke 400, 999 kali pun tak jadi lagi. Kalau kita mungkin dah berhenti dah masa percubaan kali ke 10. Tak jadi, lantak kau lah. Geram ni, tak jadi dah 10 kali dah cuba. Tapi Thomas Edison, dia cuba sampai 999 kali. Tak jadi juga. Adakah dia berhenti? Tak. Dia cuba kali yang ke 1000. Tak jadi juga 1000 kali, tuan-puan sekalian. Akhirnya ke 1001. Akhirnya lampu itu berjaya dihidupkan. Subhanallah, ramai mana di kalangan kita berhenti pada langkah yang hampir dengan kejayaan. Hampirlah. Tetapi langkah itu diuji dengan apa? Fras, jatuh,
pedih, kecewa, dianiaya orang, putus asa. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. Muslimin muslimat. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Kan dulu bangkit kerana demi anak-anak. Bangkit kerana demi suami, demi isteri. Bangkit kerana demi ibu ayah. Satu ketika kita kena faham, kita kena bangkit kerana Allah. Bangkit demi kerana Allah. Apa maksud demi kerana Allah, Ustazah? Tak nampak. Kan kalau kerana anak nampak, bangkit, kita pun berjaya, anak pun kita boleh beri keperluan mereka. Subhanallah, muslimin muslimat. Tak salah pun niat kita nak bangkit kerana manusia. Tak salah. Tetapi kita bimbang bila manusia mengecewakan. Manusia tidak seperti mana kita harap. Lalu kita akan mengungkit. Lalu kita akan lemah semangat. Tapi siapa yang bangkit kerana Allah? Ya Allah, kerana-Mu aku bangkit. Aku akan buat yang terbaik sebagai hamba-Mu. Aku akan maksimalkan otak yang Engkau berikan ini. Aku akan maksimalkan tenaga yang Engkau beri ini. Dan aku akan gunakan sebaiknya nyawa ataupun umur yang masih ada ini. Ya Allah, kerana-Mu, kerana Rasulullah, aku bangkit. Kerana aku nak jumpa Nabi, aku bangkit ya Rasulullah. Aku akan ubah rutin harianku. Aku akan bangun lebih awal sebelum subuh. Aku ingin baca zikir-zikir sekian, baca Al-Quran dulu 2-3 muka surat. Kerana syurga-Mu ya Allah, aku akan bangkit. Kalau manusia jatuhkan aku berkali-kali, dan setiap kali itu aku akan bangkit kerana-Mu ya Allah. Oh, kalau kita boleh sebut dalam doa macam ni, ya Allah, ya Allah. Mula-mula tak faham lagi, bangkit kerana Allah. Tak berapa faham lagi, sebut je pada lidah. Ya Allah, aku akan bertahan kerana-Mu ya Allah, kerana Rasulullah. Aku akan bertahan demi syurga-Mu ya Allah. Sebut je dulu, muslimin muslimat, sebut. Walaupun faham tak faham, nombor 2. Lama-lama Allah bagi faham dalam hati. Saat kita terduduk kerana manusia, Allah akan bangkitkan kita segera. Dengan persekitaran, dengan Allah hantar orang-orang yang benar, dengan Allah berikan petunjuk-petunjuknya. Inilah istimewanya. Orang yang selalu berbicara dan memohon, meminta kepada Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, yakin Allah tidak pernah menganiaya. Sebab apa? Hadis Qudsi ini Allah berfirman, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku sendiri untuk melakukan aniaya, dan aku mengharamkan berbuat aniaya di antara kalian. Oleh kerana itu, janganlah kalian saling berbuat aniaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Oleh kerana itu, mahulah petunjuk kepadaku, pasti kalian akan kuberi petunjuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya rasa tim tak ada yang bertugas ni. Sebab saya dah cakap tadi, tim tolong bantu saya bersedia. Saya dah cakap saya minta. Sampai sekarang tak ada, padahal dah lebih 15 minit. Saya minta apa tadi? Saya minta berikan saya doa-doa yang berkaitan. Contoh bila petunjuk, apakah doanya? Kan sebab apa Allah suruh kita minta petunjuk? Apakah doa untuk dapat petunjuk ni? Untuk dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya harap tim-tim boleh bantu saya ya. Saya bukan apa muslimin muslimat, dah ada tu dalam kepala, tapi sukalah untuk kita dapat okey, masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu akbar. Untuk yang pertama, ada doanya. Ada doa daripada hadis Nabi SAW. Saya baca, tuan-puan ikut ya. Doa daripada hadis Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya baca, tuan-puan ikut. Saya akan baca perlahan, satu-satu tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Boleh ikut semua? Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Ikut ya sahabat-sahabat. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au adalla أو أظلم أو أظلم
au ajhala au ujhala au yujhala alayya. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada tersesat atau disesatkan, daripada tergelincir atau digelincirkan, daripada berbuat aniaya atau dianiayakan, daripada bertindak bodoh atau dianggap bodoh oleh orang lain atas diriku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, doa ini insya-Allah habis je live ni anda boleh pergi dekat FB, dekat page, anda boleh tengok ya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, doa supaya yang pesanan Allah yang pertama, firman Allah yang pertama, Allah mengharamkan dirinya melakukan aniaya dan Allah mengharamkan kita melakukan aniaya, dan Allah berpesan jangan kamu melakukan aniaya. Jadi doa ini tolong tambah dalam doa harian, dan insya-Allah kita juga akan beramal dengan doa ni dalam kuliah kita. Jadi doanya apa muslimin muslimat dimati Allah sekalian yang kita baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang maksud Allah, indah sangat doa ni. Dengan nama Allah aku bertawakal. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, daripada tergelincir atau digelincirkan, daripada berbuat aniaya atau dianiayakan, daripada bertindak bodoh atau dianggap bodoh oleh orang lain atas diriku. Hadis sahih, hadis hasan sahih. Oh, dahsyat doa ni muslimin muslimat. Dahsyat. Kalau sempat kita tulis nanti. Kadang-kadang kita diperbodohkan oleh orang. Kita diperbodohkan oleh orang. Ataupun kita pula bertindak bodoh. Oh, banyak tindakan bodoh kita. Banyak tindakan bodoh kita. Saya sendiri pun banyak tindakan bodoh. Ini bukan apa ni ya. Seronok juga sebut bodoh-bodoh ni kan. Kalau tak ni kita tak nak sebut. Muslimin muslimat, kita banyak buat tindakan bodoh. Hasil daripada apa? Hawa nafsu. Hasil daripada fikiran kita tak matang. Hasil daripada kita mengikut rasa kita, mengikut fikiran kita. Hasil daripada kejahilan kita, kita bertindak bodoh. Muslimin muslimat, ada 4 perkara perlindungan yang kita minta dalam doa yang sahih ini daripada Nabi. Ya Allah, dengan nama-Mu aku bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Sama ada kita tersesat ataupun kita disesatkan. Pertama, daripada tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir ataupun digelincirkan. Kan tergelincir kerana kita, digelincirkan kerana orang lain. Ikut dengan kawan kata jomlah masuk pelaburan ni, forex contoh ya. Subhanallah, forex itu muslimin muslimat, saya sarankan tuan-puan boleh follow Ustaz La Riba. Ustaz La Riba. Saya follow juga Ustaz La Riba ni. Tuan-puan boleh follow Ustaz La Riba. Peliknya nama ustazah, Ustaz La Riba. Carilah Ustaz La Riba. L-A-R-I-B-A. Maksudnya la riba, tidak riba. Tidak riba, tidak mahu riba. La riba, tidak mahu riba. Ustaz La Riba, tak riba. Muslimin muslimat, riba ini, siapa yang terlibat dengan riba, Allah mengumumkan. Allah umumkan apa? Allah mengisytiharkan perang kepadanya. Allah isytiharkan perang. Allahu Akbar. Orang yang terlibat dengan riba, Allah isytiharkan perang. Dan ini adalah satu perkara kita sebenarnya menggelincirkan. Sebab itu doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir ataupun digelincirkan. Yang ketiga, berbuat aniaya atau dianiayakan. Yang keempat, bertindak bodoh atau dianggap bodoh oleh orang lain di atasku. Ini doa daripada Nabi, daripada hadis yang hasan sahih. Doa yang sahih daripada Nabi. InsyaAllah. Sebab apa? 4 perkara ni paling kita takut. Kita menganiaya orang, kita dianiaya, ataupun kita dianiaya, kita berbuat aniaya atau kita buat aniaya ataupun kita dianiayakan.
kita tergelincir ataupun digelincirkan. Oh subhanallah. Ataupun kita bertindak bodoh, ataupun kita dianggap bodoh oleh orang lain ke atas diri. Jadi ini doanya. Allah dah sediakan dah. Masya Allah. Muslimin muslimat. Contoh ya, ada staf kami. Dia nak beli motor. Saya pun tanya, kamu nak beli motor dengan apa? Oh, saya buat pinjaman bla bla bla. Saya kata, oh pinjaman tu. Kenapa kamu buat pinjaman tu? Oh mudah Ustazah. Sehari pun dokumen kita terus lulus. Mudah. Saya tak buat pinjaman bank. Dan bukan pinjaman alung juga. Pinjaman yang mana kalau bawah 10,000 macam tu lah dapat buat pinjaman ni. Saya tak nak sebut lah apa. Tuan-puan tahulah tu ya. Jadi pinjaman ni memang tak perlu pergi bank apa, disediakan oleh kedai-kedai motor tu sendiri je, penjual-penjual motor. Dia kata kalau nak buat pinjaman bank complicated. Tapi buat pinjaman ni mudah Ustazah, sehari pun dah lulus. Saya kata kamu dah tengok, kamu dah cek pinjaman tu disahkan oleh syarak tak? Disahkan tak? Ada panel pengesahan syariah compliant tak? Lepas tu dia cek kata tak ada. Lepas tu dia kata, Ustazah saya tak mampu kan nak beli cash, tapi saya perlukan motor untuk langlik kerja ni. Kalau tak saya pinjam motor, saya tumpang. Sebelum tu baru saya tahu, sebelum tu dia tumpang kakak dia pergi kerja, kakak dia hantar. Jadi dah lama kerja dia nak beli motor. Saya pun kata pilihan pertama kamu buat ialah, pilihan pertama yang kamu buat adalah kamu buat bayaran ansuran dengan kedai. Dah habis bayar, kamu ambil. Bayarlah ansuran 500 sebulan ataupun 1,000 sebulan. Kamu pun tak ada komitmen lagi. Kan bagi tahu mak ayah habis. Tapi Ustazah, saya dah tak sabar dah nak motor ni. Lepas tu apa yang saya kata, kalau macam tu kamu pergi jumpa accountant. Duit bukan banyak pun. Tapi saya tak akan biarkan. Kalau saya tahu, kalau saya tanya ada staff yang terlibat dengan riba. Saya kata macam ni lah, kamu pergi jumpa accountant, buat sikit surat nak buat pinjaman dengan syarikat. InsyaAllah kita akan luluskan. Buat pinjaman dengan syarikat, kamu pergi beli motor, bayar ansuran dengan syarikat. Bayar ansuran. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu saya bagi tahu kepada semua staff, semua tim yang semakin membesar. Doakan satu hari nanti, kita boleh menyediakan pinjaman buat semua. Walaupun nak beli rumah, walaupun nak beli kereta. Subhanallah, tanpa langsung ada bersih langsung daripada riba, langsung tak ada riba. Tuan-puan sekalian, kalau siapa yang bertanya, Ustazah, pinjaman Islamic banking tu ada riba tak? Sebab ada orang kata tetap ada riba walaupun Islamic banking. Muslimin muslimat, ia telah disahkan oleh panel-panel yang ada autoriti. Mereka bukan mudah ya nak keluarkan kenyataan-kenyataan ataupun persaksian bahawasanya ia adalah syariah compliant. Berat, mereka akan jawab dan menanggungnya di akhirat. Maka sekiranya kita tidak ada pilihan dan ia adalah satu keperluan dan kita perlu buat pinjaman peribadi ataupun pinjaman perniagaan ataupun pinjaman apa sajalah, muslimin muslimat. Walaupun mungkin kosnya lebih mahal, lebih tinggi daripada konvensional. Kita kan, contohlah kita sebut, kenapa ya Islamic banking lagi mahal daripada konvensional? Islam apa macam ni? Cekik darah, Islam apa macam ni? Aniaya, Islam apa macam ni? Kan? Oh, dia punya interest lagi tinggi. Tuan-puan sekalian, subhanallah, adakah ada sesiapa yang memaksa untuk kalian berhutang, meminjam duit, untuk kalian membeli? Tidak ada. Kan? Dengan pilihan anda juga. Kan? Untuk sekian-sekian, lepas tu pergi ke bank, lepas tu itulah pilihannya. Lepas tu nak marah-marah pula. Kita faham kan? Kita faham. Faham apa muslimin muslimat? Dia macam ni kan. Sebenarnya cara mudah saya sendiri faham. Saya sebagai orang awam sebab saya tak pakai muamalat. Kita pergi bank, kita cakap nak beli rumah. Bank tanya berapa rumah tu? Okey, rumah tu harga 300,000. Lepas tu bank pun kata, okey kalau macam tu, okey. Ada yang tanya ASB loan macam mana, ada yang tanya ion kredit macam mana. Ada yang buat ansuran dengan contoh ya, bayar-bayar ansuran ni banyak sangat unsur riba. Contohnya coach members tu macam mana Ustazah?
Saya, tuan-puan sekalian, saya sarankan tuan-puan pergi dekat website, tuan tanya sendiri, cek sendiri sebenarnya ada syariah compliant atau tidak. Lah, kalau mereka kata, okey, forex kami ni bukan macam forex yang lain. Forex kami ni forex halal. Okey, pelaburan kami ni pelaburan halal. Lepas tu mereka bagi apa jual lah, bisnes-bisnes emas ke yang berada di pasaran, apa jua bentuk transaksi muamalat yang boleh keuntungan ni, pelaburan emas ke, pelaburan itu ini ke. Pertama, kena cek ada tak syariah compliant. Lepas tu mereka bagi sijil. Ni bukti ni bahawasanya transaksi kita adalah mengikut syariat. Disahkan halal, tidak ada syubhah dia kata. Yang step yang kedua adalah siapa yang mengesahkan tu? Adakah pihak yang berautoriti? Adakah buat research sikit lah, jangan malas lah. Ini urusan yang besar. Nah, Allah berfirman di Al-Quran, Allah isytihar perang kepada sesiapa yang terlibat dengan riba. Bukan main-main tuan-puan sekalian. Hidup macam cukup, hidup macam lebih, hidup macam ada semua. Tetapi dia sebenarnya sedang meninggikan tempat untuk jatuh. Nampak naik. Tapi sebenarnya ia meninggikan tempat untuk jatuh. Bila jatuh, hancur lebur. Subhanallah. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan riba. Beberapa dalil, insya-Allah sekejap lagi kita akan bacakan dalil-dalil hadis firman Allah berkaitan dengan riba. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tak cukup kalau diberikan sijil, bukti, disahkan halal, patuh syariah, tak cukup. Sebab apa? Kita kena tengok siapakah yang mengisytiharkan patuh syariah tu. Sebab di Malaysia ni memang dah ada badan yang berautoriti, pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan kerana amanah, kerana faqih, kerana sekian-sekian. Dan banyak kes muslimin muslimat. Dulu kan saya handle banyak isu masalah rumah tangga. Sebagai apa? Peruncing rumah tangga. Sampai sekarang pun. Jadi ada beberapa perkara saya akan semak. Bila mereka kata masalah anak, masalah keluarga, masalah itu, masalah macam-macam masalah ni, Masya Allah. Jadi ada beberapa perkara. Kan ditanya solat macam mana? Rukun iman, rukun Islam dulu tanya. Solat. Saya solat Ustazah. Puasa, saya puasa Alhamdulillah. Kita cek yang ketiga, zakat. Ramai yang sangkut pada zakat. Oh zakat, ada orang kata zakat tu ada yang kata Ustazah, zakat tu kan zakat pendapatan tu kan khilaf. Ada yang kata tak wajib, jadi saya tak adalah bayar zakat. Tuan-puan sekalian, memanglah ada khilaf, tetapi yang lebih kuat adalah zakat pendapatan tu perlu dibayar. Saya kata kalau macam tu, puan pergilah ke kaunter zakat, tanya dulu. Kan, puan kerja berapa lama? Dah 20 tahun Ustazah. 20 tahun tak pernah bayar zakat. Pergi kat kaunter, tanya. Puan dengar sendiri penjelasan mereka. Puan kena bayar zakat puan. Mungkin inilah punca keratakan rumah tangga. Inilah punca rumah tangga orang lain retak juga tapi bercantum kembali. Retak juga, bukan tak pernah retak, nama pun rumah tangga kan. Retak juga tapi berjaya digam dan lebih kuat daripada sebelumnya. Retak juga tetapi subhanallah tak lama. Tapi masalahnya ni retak semakin retak. Ramai mana orang kahwin 10 tahun suami isteri tak pernah ada hubungan suami isteri. Dah kahwin 5 tahun, awal-awal perkahwinan je bahagia. Lepas tu buat haluan masing-masing, bilik asing-asing. Subhanallah, buat hal macam tak ada apa. Bertahan sebab apa? Malu dengan orang je. Bertahan sebab apa? Sebab anak-anak je. Anak-anak bukan tak reti. Anak-anak tengok mak ayahnya tak ada komunikasi. Mak ayahnya tak ada gurau senda. Mak ayahnya buat hal sendiri. Anak-anak menderita. Anak-anak trauma dalam perkahwinan. Anak-anak tidak mahu kahwin sebab melihat penderitaan yang jelas di depan mata. Buat-buat bahagia. Ingat anak-anak tak boleh baca. Tuan-puan sekalian, terlalu ramai sebenarnya. Rupanya punca-puncanya antaranya adalah sumber rizki. Daripada sumber rizki, kalau sama ada tak payah zakat ataupun bercampur dengan riba, lalu duit itulah diguna pakai untuk beli rumah. Macam mana rumah tu nak tenang? Duit itu jugalah diguna pakai untuk kereta. Macam mana nak tenang dalam kereta? Tak ada berkat muslimin muslimat. Tak ada berkat. Allahu Akbar. Jangan risaulah. Pergi je ke kaunter zakat tu. Terus terang. Dia orang tak ada nak blame-blame, nak judge ke. Puan 20 tahun tak pernah ni. Dahsyat puan ni. Pakai tudung labuh tapi tak bayar zakat. Tak ada. Mereka sangat baik-baik. Mereka sangat bagus. Mereka akan cuba rungkaikan permasalahan kita.
Dan ada banyak kes pengalaman bila mereka start bayar zakat. Alhamdulillah ustazah, perubahannya besar sangat pada anak-anak. Perubahannya besar pada suami saya ustazah. Rupanya punca saya tak bayar zakat ya. Suami saya tak nak bayar zakat lagi. Macam mana ustaz? Tak apa. Puan terus doa. Ataupun puan bayar zakat, niat juga untuk suami. Nanti akan nampak. So daripada sumber rezeki itulah dia beli makanan untuk jadi darah daging. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan berjual beli berniaga, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Nabi bersabda, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar yang akan membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? 7 dosa besar. Sila tuliskan nota. Apakah 7 dosa besar? Yang Nabi kata, ia akan membinasakanmu. Membinasa di dunia, binasa di akhirat. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Saya kan tak tahu dia orang vacuum tu. Okey, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Yang keempat memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam melarikan diri dari peperangan. Dan yang ketujuh menuduh wanita yang beriman dengan berzina. Saya ulang lagi sekali. 7 perkara. 7 perkara. Yang mana Nabi kata, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar yang akan membinasakanmu dunia dan juga di akhirat. Para sahabat bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Yang ketiga, memakan riba. Yang keempat, memakan riba. Subhanallah. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri daripada peperangan. Yang ketujuh, menuduh wanita yang beriman, menuduh dengan berzina. Itu 7 dosa besar yang Nabi kata, cuba kamu elakkan sejauh-jauhnya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Riba termasuk 7 dosa yang membinasakan. Dan disebut juga sihir. Muslimin muslimat. Sihir hari ini tak sesusah macam dulu. Dulu kalau nak buat sihir, pergi jumpa bomoh, bayar bomoh, masuk hutan, perjalanan jauh nak jumpa bomoh. Tapi hari ini sihir boleh dibuat sendiri. Orang-orang, anak-anak muda, anak-anak tua, tak kira siapalah. Bila dah datang benci, sebab itu doa daripada surah Al-Falaq, muslimin muslimat, Allah mengajarkan kita mohon perlindungan daripada sihir ni. Bahaya sangat. Subhanallah. Orang yang dengki tak bahaya. Orang dengki dah bahaya. Tetapi apabila dia melakukan kedengkian, itu yang paling bahaya. Sebab itulah doa daripada surah Al-Falaq, kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan kami mohon perlindungan daripada sihir, bacaan-bacaan mantra-mantra sihir yang dibacakan pada buhul, ahli-ahli sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah. Dan daripada pendengki, orang yang berdengki apabila dia melakukan kedengkian. Ada manusia, dia dengki dalam hati dia. Ada manusia dengki dia tunjuk dengan dia create fitnah. Padahal datang daripada hasad dengki. Tuan-puan sekalian, subhanallah, pergerakan kami NGO Sahabat Amal Care ni ada je orang yang cari. Sampai dahsyat tu, dia tengok semua tu. Dia tahu semua maklumat dan dia suka sebarkan fitnah. Tak tahu sebab apa. Kita pun tak tahu siapa. Tapi fitnah tu tersebar. Sehingga kan orang bersangka buruk. Sampai orang benci kita. Orang percaya pula pada fitnah tu. Kan, dia create je cerita-cerita yang tak logik. Bukti-bukti yang maksudnya soalannya benda tu real, bukti. Tapi bila kita jumpa orang, dia kata, Ustazah, saya percaya, saya sampai peringkat saya percaya.
Saya rasa geram dan benci bila ustazah ni. Sebab apa? Saya percaya pada fitnah tu. Orang kata ustazah tak boleh dipercayai, tipu apa semua. Saya kata sebab apa ya? Sebab tak ada apa-apa. Kita pun tak kenal siapa, dengki, iri hati. Sebab apa yang bahaya orang dengki ni? Apabila dia melakukan kedengkian, dia mula sebar fitnah, dia mula buat rumus-rumus yang jahat. Itu bahaya. Sebab itu ada orang dengki tapi dalam hati dia nyampah seorang-seorang dia je. Tapi bila dia start melakukan kedengkian, dia buat usaha-usaha untuk memenuhkan hasad dengkinya. Sampai peringkat sihir contohnya. Sekarang sihir muslimin-muslimat. Ibu ayah, tolong saya nak pesan. Tolonglah cek anak-anak muda, anak-anak kalian. Saya sebutlah ya muslimin-muslimat sebab kita dah sebut ni. Kisah benar. Masa tu saya dijemput ceramah ke satu institusi. Kalau saya sebut universiti apa, semua kenal lah. Universiti ni antara universiti terglamour di Malaysia. Ada banyak cawangan. Universiti ni glamour lah. Banyak lah dia punya ni. Antara student paling ramai lah. Masya Allah, universiti glamour lah. Saya pergi salah satu cawangannya. Universiti kerajaan lah ni, bukan swasta. Lepas tu kan, masa dah habis ceramah, lepas tu ada ustaz ni pensyarah tapi dia jadi fellow juga. Lepas tu dia kata, ustazah, sekali-sekala kita buat operasi. Saya kata, oh pelajar universiti pun buat juga operasi? Ya, kita buat spot check. Dan kita sangat sedih ustazah bila kita dapati buat spot check, cek loker dia orang, bilik dia orang, sebab kadang dia orang ni kotor macam-macam. Yang sedihnya kita jumpa banyak sangat bahan-bahan untuk buat sihir, bahan-bahan yang syirik, bahan-bahan khurafat. Lepas tu bila kita cek, kita semak-semak, anak-anak muda ni dia buat perkara khurafat, perkara syirik ni kan, bomoh-bomoh ni, jampi-jampi ni, dia orang belajar sendiri je melalui internet, melalui YouTube, mantra-mantra, melalui internet, bacaan-bacaan sekian ni. Ada yang buat pada pensyarah supaya pensyarah tu tunduk, pensyarah bagi makan lebih bila ditanya. Ada yang buat untuk diri sendiri supaya diri sendiri tu nampak lawa, macam pakai susuk, sampai lelaki tergila-gilakan. Ada yang buat untuk kawan sebab nak marah dekat kawan tu. Geram dekat kawan tu nak marah, terus buat sihir. Baca-baca, buat santau. Tes-tes jadi. Tuan-puan sekalian, dah dipuja-puja jin tu, syaitan tu, kan, dah dipuja-puja, dah diberikan apa-apa semua tu, jadilah dia. Walaupun bukan yang pakar pun, baru tes-tes je. Astaghfirullahalazim. Tuan-puan sekalian, kawan saya, masa saya sekolah menengah dulu, orang baik. Kalau saya ni, saya sampai ingat nama dia. Saya ingat apa yang dia buat, kebaikannya. Suaranya yang begitu indah, melantunkan zikir, selawat dan sebagainya. Saya sangat-sangat terkejut. Habis je sekolah menengah, kami baru je maksudnya berpecah, berpisah. Maksudnya dia pergi universiti lain, saya universiti lain kan. Tak lama tu kami dengar khabar kematiannya. Itulah antara kawan terawal yang paling muda. Masuk lepas habis je masuk universiti dengar. Lepas tu bila tahu, kemudian disahkan pula bapa saudaranya seorang penceramah, kami pernah jumpa juga. Dia kata, ustazah, memang benar apa yang ustazah dengar. Saya kata, betul ke sahabat saya tu meninggal sebab tu? Ustazah, saya bapa saudara. Saya tengok keadaan dia. Saya sahkan benar. Tahu, kawan, orang baik tak ada apa. Tapi kena santau muslimin-muslimat. Santau angin. Dan sebenarnya, orang tu bukan nak tuju pada dia. Kena di kedai makan. Sebenarnya orang tu nak tes ilmu. Nak tes. Jadi ke tak? Jadi ke tak mantra ni? Betul ke jadi? Nak tes-tes je. Tapi kebetulannya dialah yang Allah takdirkan. Sejak daripada tu, kurus kering, muntah darah, keluar kaca, keluar jarum, macam-macam. Doktor tak boleh nak buat apa, tak ada sebab, tak ada begini-begini. Dia kata, ustazah, memang keadaannya semakin berat. Akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, tuan-puan sekalian. Pasal sihir ni memang benar berlaku. Kalau hadis yang sahih pun dah cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad kita disihir. Sihir ni subhanallah daripada sejak Nabi, daripada Nabi Sulaiman kan, kita tahu kewujudan sihir. Sekian Nabi, sekian-sekian. Dan kita tahu Nabi Musa berhadapan dengan kekuatan dan kuasa sihir daripada apa? Daripada Firaun. Firaun pun kekuatannya ahli sihir. Maksudnya sihir ni kalau zaman dulu dahsyat, zaman akhir zaman lagi dahsyat. Di hujung jari je. Ini zamannya syaitan, jin, iblis semakin kuat untuk menyesatkan.
manusia-manusia generasi yang terbaik yang disebut ni kuntum khaira ummah. Sebab itulah muslimin-muslimat, tolonglah berhati-hati. Sakit macam mana, janganlah jumpa bomoh yang mengarut-ngarut. Pergilah jumpa perawat yang syifa, perawat Islam yang diyakini benar. Tak buat kerja nyorok-nyorok, terbuka. Subhanallah, kan kena tanya-tanya orang. Sebab orang yang kalau terdesak, dia sanggup buat apa saja asal sembuh. Walaupun dia dengar baca pelik-pelik, tapi sebab ramai dah testimoni sembuh. Oh, saya kanser tahap ni, pergi jumpa tu sembuh. Oh, saya sekian-sekian, doktor kata tak ada harapan, sembuh. Tuan-puan sekalian, tak mustahil jin boleh buat sesuatu yang mengaburkan pandangan mata seumpama sembuh padahal tak sembuh. Mengaburkan. Jadi orang makin percaya, makin percaya, makin percaya. Jadi, subhanallah, muslimin-muslimat, ini bertepatan dengan hadis Nabi, hadis kursi yang kita baca. Jangan kamu buat aniaya, jangan kamu menzalimi. Sebab apa? Apabila kita buat perkara syirik, ramai mana orang mati dia tak sempat taubat. Orang tak tahu pun dia ada buat sihir. Orang tak tahu pun, sebab benda tu tak tahu. Orang tak tahu pun rupanya dia ada pakai gelang-gelang. Yang ustaz ni kata yang paling banyak jumpa adalah gelang-gelang kain, gelang-gelang benang. Ada yang pakai ni dekat leher, ada yang pakai dekat ni. Lepas tu bila ditanya, pensyarah ni cakap, dia kata, Ustazah, bila saya tanya, kenapa ni kamu ada simpan adalah macam barang-barang yang ustaz ni boleh cam. Ustazah ni boleh cam. Ini benda pelik ni. Ni ada bahan apa? Bila cek, bila tanya, ini mak saya bagi untuk dia kata bantu kuatkan daya ingatan. Ini ayah saya pesan ni suruh pakai ni, gelang, bertali. Dia kata dah dibacakan dah mantra-mantra supaya pensyarah kesian bagi Makkah. Beri makan yang baik. Orang tengok saya berseri-seri, orang suka, mudah jatuh suka. Maksudnya saya kata, ya Allah, ibu bapa yang bagi. Ibu bapa yang bagi. Suruh pakai. Lepas tu yang kita risau, kita tengok, minta maaf ya, contohnya ada anak-anak yang suka menangis, baby suka nangis. Lepas tu pergi buat rawatan ni tak jadi. Akhirnya pergi jumpa bomoh. Bomoh pun ikan tani. Kata, jangan risau, saya ni tali ni nanti kalau budak ni pakai dia tak nangis dah. Tak nangis dah. Jin takut nak datang dekat. Saya pernah tanya kan, itu tali-tali tangkal-tangkal tu sebenarnya apa ya? Dia kata sebenarnya ada setengah perawat kata, ada setengah tangkal tu bersama dengan tangkal tu ada jin yang lebih besar. Jadi bila jin nak ganggu anak ni, dia takut pada jin yang ada bersama ni. Itu semua ada unsur-unsur khurafat, syirik dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, maaflah kalau sebut macam ni ya. Ada orang yang dia berhujah juga. Tak ada apa tu Ustazah, jangan mudah-mudah kata syirik. Sebenarnya pakai itu ikhtiar saja, atas nama ikhtiar. Tapi kita tak tahu kenapa perlu ikhtiar dengan tangkal-tangkal. Sedangkan kita boleh doa direct dengan Allah. Kita boleh ikhtiar, mohon perlindungan dengan Allah direct. Baca-baca, yakin dengan Allah. Anak yang selalu menangis ni, insya-Allah Allah berikan Allah berikan perlindungan daripada gangguan. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Sekarang dah hampir 8.30, 8.30 kita akan berhenti. Allah berfirman lagi, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar. Kalian semua lapar, maka mintalah makanan daripadaku. Kalian semua lapar, maka kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, pastilah kalian semua aku beri makan. Itu adalah firman Allah yang ketiga dalam hadis kursi ini. Yang keempat, wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, pastilah kalian semua aku beri pakaian. Hadis kursi ini Allah berfirman seolahnya apa saja minta dengan Allah. Apa sahaja, subhanallah, walaupun kita mampu pun beli pakaian. Tak adalah sampai nak doa, ya Allah, nak beli pakaian, ya Allah. Kan, subhanallah. Sebab apa? Terlintas nak beli, orang yang ada duit, dia pergi je lah beli. Tak ada perlu meminta-minta. Tetapi Allah mengajarkan kita apa-apa bergantung pada dia. Allah SWT berfirman, wahai hambaku, kalian semua lapar.
Lapar tak sekarang? Saya pun lapar. Kan? Mintalah dengan Allah. Allah kata, kecuali orang yang aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku. Pasti kalian semua aku beri makan. Masya Allah. Ini siapa yang suruh ni? Allah. Allah berfirman, sesungguhnya kalian semua lapar. Dan kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku, nescaya aku beri makan. Allah berfirman yang keempat, wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian daripadaku, nescaya aku beri pakai. Oh, seronok kalau hidup macam ni, semua minta dengan Allah. Ustazah, tapi lepas tu kan duit sendiri kena usaha. Akan ada beza tuan-puan sekalian. Sudah tentu akan ada beza. Orang yang tak minta langsung dengan Allah sebab dia ada duit, dia terus dia order Foodpanda, makanan sampai. Sudah tentu ada beza dengan orang yang minta dulu dengan Allah, barulah dia buat next step. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, berilah aku makan. Ya Allah. Bahasa Melayu je. Tak payah susah-susah. Bahasa Melayu. Tak perlu nak, susah apa doa dia, nak hafal bahasa Melayu je. Ya Allah, aku lapar. Ya Allah, berikanlah aku makan. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi makan. Subhanallah. Lepas tu janganlah tunggu tercongok. Mana makanan ni? Mungkin daripada langit, mungkin nanti jiran ketuk, mungkin sekian-sekian, tunggu je lah. Sampai tengah hari tunggu. Sampai petang tunggu. Sampai malam tunggu. Memang tak ada lah. Mungkin berlakulah keajaiban. Tiba-tiba tintong, jiran bagi makanan. Allahu Akbar. Mungkin boleh berlaku. Tapi muslimin-muslimat, buatlah step seterusnya. Orderlah makanan tu ataupun pergilah masak. Tapi apa yang berlaku perbezaan besar adalah time kita makan. Akidah. Itu paling besar. Akidah. Sistem kepercayaan. Kita makan tu kita rasa bahawa yang beri makan adalah Allah. Yang selama ni kita dah rasa yang beri kenyang kerana makanan. Yang beri makan adalah kerana kita usaha. Yang beri makan sebab mak ayah kita hidang. Terima kasih mak. Masak. Terima kasih sayang. Masak. Saya dapat makan. Thank you. Tapi orang yang dah terbiasa minta makanan dengan, ya Allah, aku lapar, berilah aku makan, ya Allah. Lepas tu makanan tu sampai dengan usaha dia ke atau dengan orang lain ke, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, benar, ya Allah, Engkau memang beri aku makan. Akhirnya kita selalu merasakan Allah yang beri. Bayangkan ya, Allah berfirman, wahai hamba-Ku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mohonlah pakaian kepadaku, pasti kalian semua aku beri pakaian. Lepas tu kan, kita pamad, ya Allah, berikanlah aku pakaian, ya Allah. Kita pun pilih-pilih. Kita pun pakai. Kita merasakan bahawa ini Allah yang beri. Lalu Allah akan pimpin kita untuk memakai pakaian yang Allah suka. Dan Allah akan pelihara kita. Allah akan jaga kita dengan pakaian tersebut. Masya Allah. Sehinggakan mata-mata yang berniat jahat tidak menundukkan pandangan. Sehinggakan mata-mata yang bernafsu pun bila tengok kita, dia akan dipotong. Maksudnya dipotong hawa nafsunya. Bila pandang kita dengan pandangan hormat. Sebab kita pakai tu, kita merasakan pakaian itu daripada Allah. Indah sangat hidup dengan Allah. Indah. Hidup dengan manusia pun dah seronok. Hidup dengan suami yang penyayang, isteri yang penyayang, anak-anak pun dah seronok. Hidup dengan Allah tak terkata seronok. Tak tergambar. Tapi kena latih. Kemudian yang kelima, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua berbuat salah pada malam hari dan siang hari. Sedangkan aku mengampuni segala dosa. Oleh kerana itu, mohon ampunlah kepadaku. Pasti kalian semua aku ampuni. Semua tentang doa-doa yang berkait ni kita akan share besok. Esok kuliah Tadabbur Asmaul Husna. Kita akan sambung apakah doa untuk setiap ni. Kita akan tulis siap-siap sebelum kuliah pada hari Isnin minggu depan. Okey, dan yang keenam, Allah berfirman, ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ia ada firman Allah, hadis qudsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak dapat membahayakan aku. Maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan membahayakan aku. Allahu Akbar. Allah berfirman, ini firman Allah. Tanpa ragu ni, ini adalah hadis yang sahih, hadis qudsi. Allah berfirman apa? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tidak dapat membahayakan aku. Maka seandainya dapat, tentu kalian akan membahayakan. Tentu kalian semua akan membahayakan aku. Allahu Akbar. Apa maksud tersirat daripada firman Allah ini? Seolahnya sekiranya kita boleh membahayakan Allah, Allah kata kalian akan membahayakan aku. Maksudnya sikit nak marah, ya Allah, apa ni ya Allah, buat aku macam ni, ya Allah, kenapa takdirkan aku macam ni, ya Allah, cepatlah sikit bagi aku jodoh, ya Allah, cepatlah sikit, aku dah usaha keras ni, tiba-tiba hujan dah pula habis nasi lemak aku ni.
Ya Allah, apa ni macam ni kau tak nampak? Ya Allah, sekiranya manusia boleh membahayakan, Allah berfirman, sesungguhnya kalian semua tidak dapat membahayakan aku, maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan membahayakan aku. Bila marah, tunjuk marah. Bila benci, tunjuk benci. Bila protes, tunjuk protes. Allah tahu keadaan hamba-hambanya sekiranya dapat. Namun Allah sambung firman-Nya, demikian pula kalian semua tidak dapat memberi manfaat kepadaku, maka seandainya dapat, tentu kalian semua akan memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya bagi orang yang bersyukur pula, kan Allah bagi nikmat, terus beri sesuatu. Ya Allah, terima kasih dapat job tu. Okey, ini makanan untukmu ya Allah. Okey, makasih ya Allah sebab bagi sekian-sekian. Okey, ni untukmu ya Allah. Tetapi Allah kata, kamu tidak, seandainya dapat, tentu kalian semua akan memberikan manfaat kepadaku. Allahu Akbar, mendalam sangat. Dan pesanan yang ketujuh, firman Allah yang ketujuh, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga orang paling akhir dari kalangan manusia dan jin. Allah berfirman apa? Sekiranya orang pada awal dan sampai akhir, di sekalian manusia dan jin, subhanallah, mempunyai hati seorang yang paling takwa di antara kalian semua. Maksudnya Allah berfirman dalam hadis kursi ini, hadis sahih, hadis kursi ini, sekiranya seluruh manusia yang pertama daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, tak tahu siapa manusia terakhir, dan seluruh jin yang pertama diceritakan Allah sehingga jin yang terakhir, semuanya mempunyai hati yang paling bertakwa di kalangan kalian. Siapakah hati orang paling bertakwa? Mungkin kita sebut Rasulullah. Semua hatinya takwa tu macam Rasulullah. Semua hati paling bertakwa, tapi bukan di kalangan, bukan Nabi, di kalangan kamu. Sayang pada Nabi, orang soleh, orang baik, kuat ibadah. Dan kalau semua manusia begitu, semua jin juga begitu, Allah berfirman, maka hal ini tidak akan menambah sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Allahu Akbar. Ini firman Allah. Allah kata apa? Kalau seluruh manusia, seluruh jin, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, ia tidak sedikit pun menambahkan keagunganku. Bukannya kerana ramainya bertakwa, Allah makin agung. Oh, semua orang bertakwa, Allah semakin agung. Tak. Keagungan Allah tidak terkait sedikit pun sama ada manusia bertakwa ataupun tidak. Ramai mana jumlah sedikit ataupun banyak, tidak terkait langsung. Allah itu maha agung. Allah ya karim, Allah ya kabir, Allah ya mutakabbir, Allah ya azim. Subhanallah. Okey, yang ke-8. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga paling akhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya mempunyai hati seorang yang paling jahat di antara kalian semua, maka hal ini tidak akan mengurangi sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Firman Allah seterusnya, yang ke-8, Allah berfirman, sekiranya seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dan seluruh jin yang pertama diciptakan Allah, dan bilangan jin berganda-ganda banyak daripada kita, semuanya mempunyai hati orang yang paling jahat. Bunuh orang, fitnah orang, khianat orang, apa semualah, mempunyai hati paling jahat. Maka Allah berfirman, maka hal ini tidak akan mengurangi sedikit pun pada keagungan kerajaanku. Allah tak heran pun kalau semua manusia syirik, semua manusia kufur, semua manusia buat kejahatan, tidak mengurangi sedikit pun keagungan kerajaan Allah. Dan kalau semua manusia bertakwa pun tidak akan menaikkan keagungan Allah. Dan yang ke-9, Allahu Akbar, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal hingga paling akhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berdiri di satu tempat yang tinggi di atas muka bumi, lalu tiap-tiap seseorang meminta sesuatu kepadaku, dan masing-masing aku berikan permintaannya. Muslimin muslimat, dengar baik-baik apa yang Allah sampaikan kepada kita. Allah SWT berfirman, sekiranya seluruh manusia, seluruh jin, daripada manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Kalau manusia hari ini saja ada lebih kurang hampir 7 bilion manusia pada muka bumi ini, 7 bilion. Kita cerita 7 bilion manusia je naik berada di satu bukit yang tinggi lalu meminta, kamu nak apa? Saya nak duit ya Allah, 7 juta. Allah bagi. Ni nak apa? Saya nak 10 juta. Bagi. Saya nak emas 10 kilo. Allah bagi. Allah berfirman, sekiranya semua manusia dan jin berdiri di satu tempat yang tinggi di atas muka bumi, lalu tiap-tiap orang meminta sesuatu kepadaku, dan aku berikan semua permintaannya, maka hal ini tidak akan mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya bagaikan menguranginya jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Allahu Akbar. Perumpamaan yang sangat dahsyat yang Allah kurniakan.
yang Allah berikan untuk beri kita faham. Ini firman Allah, muslimin muslimat. Masih ada 5.6 dengan 3.6, lebih kurang berapa ya? 5.6, 3.6 berapa muslimin muslimat yang sedang mendengar ni? Ya, 7 campur 3, 10,000 lah. 10,000 tuan-puan sekalian. Lebih kurang 10,000 yang hadir pada saat ini. Okey, mari kita dengar. Allah SWT sebut apa? Sekiranya dikumpulkan manusia pertama, manusia terakhir, dikumpulkan di atas tempat yang tinggi, lalu mereka diberi peluang untuk meminta dan Allah makbulkan. Ya Allah, aku nak anak 5 orang, Allah bagi. Ya Allah, nak ini, nak ini. Semua Allah kurniakan. Allah kata, ia tidak mengurangi apa yang menjadi milikku, melainkan hanya bagaikan mengurangi jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Allah bagi ibarat tu seolahnya Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, jarum masuk dalam laut. Kalau jarum masuk dalam air satu baldi, kita boleh nampak jarum tu. Okey, kita boleh nampak tu jarum. Saya nak tanya, kalau jarum tercicir dalam laut, ada siapa boleh cari tak jarum yang halus tu? Ada siapa boleh jumpa tak? Takkan ada. Mustahil akan jumpa jarum tu. Bayangkan ya, Allahu Akbar, Allah bagi perumpamaan sekiranya seluruh manusia berkumpul meminta sesuatu, lalu Allah nak apa saja, Allah beri. Tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih pun, melainkan hanya bagaikan mengurangi jarum bila dimasukkan ke dalam laut. Umpama seperti sebesar jarum tu je, muslimin muslimat. Itu pun kalau diberikan nikmat kepada seluruh. Subhanallah, Allah berfirman lagi yang ke-10, wahai hamba-hambaku, hanya saja semua itu adalah amal perbuatan kalian sendiri. Aku akan menghitungnya untuk kalian, lalu aku memberikan balasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, hendaklah jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Ini peringatan daripada Allah. Allahu Akbar. Allah ingatkan kita apa? Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan barang siapa yang mendapat selain itu, dapat keburukan, jatuh, silap, apa sajalah, dihina, dimaki, keburukan ya. Hendaklah jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Saya berkata, Abu Idris ketika menceritakan hadis ini dengan keadaan berlutut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menahan kita daripada sesuatu kerana apa yang kita nak itu tidak baik untuk kita. Tu kena yakin betul-betul. Dan apabila Allah izinkan sesuatu itu berlaku kerana insya-Allah ia baik untuk kita, maka aturlah dengan terbaik mengikut syariat Allah. Saya sudahi perkongsian kita pada hari ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani dan yakini bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa'asa, boleh jadi, an takrahu syai'an, sesuatu yang kamu benci, sesuatu yang kamu tidak suka, sesuatu yang kamu sedih, sesuatu yang kamu duka cita, sesuatu yang kamu buatkan kamu rasa kecewa, ia baik bagi kamu, khairul lakum, ia amat baik bagi kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu nak sangat tu, apa yang kamu dah susun elok-elok, tapi kamu tak dapat, wa huwa syarrul lakum, dan ia adalah amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu apa-apa. Ada orang dia kan main lagi jaga hubungan cinta tu, jaga sangat, impiannya nikah. Ya Allah, jaga sungguh-sungguh dengan doanya, jaga batasannya, jaga hubungan, jaga hati, buat sahabat baik, berkorban macam-macam, tuan-puan sekalian, korban macam-macam. Tapi akhirnya tak bernikah, akhirnya tak berjodoh, yang dijaga, yang di nikah dengan orang lain. Subhanallah, kecewa sangat-sangat. Sahabat-sahabat saya pun ada macam ni kan, ada kenalan-kenalan pun luah. Ya Allah Ustazah, tak tahulah sedih macam mana. Saya kata yakin dengan firman Allah,
Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang kamu nak, yang kamu cinta, yang kamu suka sangat itu, yang kamu dah bayang-bayang dalam fikiran. Kalau macam ni, kalau macam ni, bayang tu dah jauh dah tu. Kan? Wa huwa syarrul lakum, ia buruk bagi kamu. Sebab itu Allah tak izinkan ia berlaku. Dan kalau kamu teruskan juga, dan memang tak boleh teruskan lah sebab Allah dah takdirkan ia tidak berlaku. Ia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sebab itu, bila berlaku apa saja, kita terus letak mindset. Mindset ni kena selalu dibetulkan. Subhanallah, ada sesuatu yang buruk berlaku. Terus letak mindset. Mesti ada sesuatu hikmah. Mesti ada kebaikan. Mesti Allah nak berikan sesuatu. Tapi Allah bungkus dulu. Dan sebelum kita buka bungkusan hadiah daripada Allah tersebut, Allah nak test dulu. Kita boleh sabar tak? Boleh sangka baik tak? Boleh redha ke tak? Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau berjaya melepasi tu, maka kita boleh buka bungkusan tu. Tapi bukanlah nampak ria bungkusan tu, saya bagi perumpamaan saja. Kalau masih tak sabar, tak redha, tak bersangka baik, maksudnya lagi lambatlah kita nak buka bungkusan hadiah daripada Allah tu. Sebab itu ada orang lepas setahun peristiwa tu barulah dia terima betul-betul. Ustazah, saya dah redha dah. Saya dah redha. Apa yang berlaku tu saya dah redha. Berapa lama puan ambil masa ni? Setahun lebih Ustazah, saya hidup dalam keadaan hati yang, ya Allah, saya tak terima apa yang dia buat. Sekarang apa yang puan dapat lepas dah setahun ni? Sekarang puan redha. Hati saya lapang Ustazah. Saya tak tahu, lapang sangat. Bila saya betul-betul redha, saya cakap depan Allah dan saya tak nak dendam, saya tak nak fikir lagi. Hati saya betul-betul lapang. Kalau dulu Ustazah dah tempoh setahun tu, saya asyik saja tulis benda yang buruk kepada si fulan. Saya asyik je luah dan orang faham saya luah tentang apa. Fikiran saya ni asyik nak buat status apa? Orang yang zalim pasti dibalas. Doa orang dia nanya pasti dimakbulkan. Saya tulis tu dengan amarah, dengan dendam Ustazah. Dan orang tu saya rasa memang terasa. Dan orang faham. Sebab ada orang faham, dia akan komen. Sabarlah, gini-gini. Tapi Ustazah, selepas saya redha, saya tahu. Kan, kenapa perkara itu berlaku? Kan, kenapa apa yang saya impikan tak dapat? Sebab apa Allah kata ia buruk? Dan kenapa perkara buruk? Wa asa an takrahu, boleh jadi apa yang kamu tak suka itu, wa huwa syarr wa huwa khairul lakum, ia amat baik bagi kamu. Walaupun datang dalam bentuk yang buruk. Ustazah, lepas tu ya Allah Ustazah, pintu rezeki terbuka. Macam-macam Allah buka. Lepas tu dia cakap apa? Kenapalah saya tak redha awal-awal ya? Kalau saya redha lebih awal, apa yang saya dapat sekarang akan dapat lebih awal. Saya kata itu pun ada hikmah. Supaya kita belajar lepas ni. Apa-apa berlaku, cepat-cepatlah redha, cepat-cepat sabar, cepat-cepat cari firman Allah, hadir majlis ilmu, supaya kita boleh kuat diri untuk lepaskan, untuk redha, untuk percaya hidup ini sementara. Kan, kita nak mati ke dengan dendam tu? Mati ke dengan amarah tu? Kita nak mati dengan perasaan macam tu ataupun qalbun salim, dengan jiwa yang sejahtera? Kan Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat yang tidak ada gunanya harta benda, anak pinak kamu, illa kecuali man atallaha, mereka yang datang kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera, jiwa yang selamat. Jiwa yang selamat, Masya Allah. Terima kasih banyak. Malaysia masih pagi, sekejap lagi mereka dah zuhur. Itu kat mana? Kat Mekah, kat Madinah ke? Okey. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I love you all so much. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita dah selesai membacakan hadis yang panjang. Masya Allah, kita dah selesai tadabbur hadis itu juga. Mudah-mudahan pada minggu depan kita akan masuk kepada hadis yang baru, hari Isnin. Jangan lupa besok kita akan mula kuliah 6.30. 6.30 tu kita akan mulakan dengan menyelesaikan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kita dah jelaskan kelebihan zikir ini. Jadi untuk memimpin diri saya sendiri dan untuk membantu juga sahabat-sahabat supaya istiqamah dengan zikir ini, anda hadir je dulu. Sambil kemas, sambil baring, sambil kelang kabut tu buka je awal-awal 6.30 pagi. Kita akan mula menghabiskan 100 kali. Kemudian ia lebih kurang 15 minit. Kemudian 15 minit lagi kita akan baca Al-Ma'surat. Dalam itu adalah himpunan doa-doa yang maksud daripada Nabi. Doa-doa yang kita perlukan secara harian kita. Dalam tu juga ada Sayyidul Istighfar. Selepas itu pula kita akan sambung bacaan rutin harian. Dalam 10 minit settle, 7.10 kita mulakan kuliah Tadabbur Asma'ul Husna.